Bukan kita tak usaha, kita dah usaha yang terbaik. Kedua pihak pun kan. Tapi kalau berada di mahkamah ni adalah penyelesaiannya, kita ikut je lah apa yang terbaik. Saya tak faham apakah motif penceritaan. Adakah you rasa macam seronok bercerita hal itu? Kalau sekiranya saya dilihat seperti berbadan dua, doakan yang terbaik. We love you guys so much. Thank you so much for everything. Malaysia is literally one of our top supporting places in the world. Kalau Datuk K marah, kita senyap je. Senyap dan dengar dan okey apa dia sayang. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua anda kat rumah, sihat? Dah makan? Tengah buat apa tu hari Minggu tu? Okey. Selamat kembali bersama saya Nabila Huda. Okey, kali ini saya nak bagi tahu kat anda jangan lupa follow Instagram Melody di Melody TV3 dan juga di Twitter Melody TV3 Official, TV3_Melody. Dan kalau ada sebarang komen ataupun cadangan, boleh terus letak hashtag Melody TV3 di Twitter ataupun Instagram anda. Okey. Minggu ni, Melody sebenarnya ada banyak sangat cerita-cerita yang best dan cukup panas sensasi untuk anda semua. Dan penuh dengan kontroversi. Kalau nak tahu, korang kena tunggu sampai hujung episod ni nanti, okey? Baiklah, berita Melody hari ini dimulakan dengan berita kesedihan. Salam takziah kepada keluarga Allahyarham Muhammad Khalid, penerbit, pengarah dan pelakon. Negara kita kehilangan bakat yang tidak mungkin ada penggantinya. Dan saya sendiri pun rasa kehilangan sebab saya memang pernah bekerja dengan Uncle Muhammad Khalid. Muhammad Khalid atau nama sebenarnya Muhammad bin Muhammad Khalid, 58, yang terkenal dengan filem arahan seperti Zombie Kampung Pisang dan Rock, telah rebah di kafe ini di Sarang Art Hub, Tanjung Malim sebelum dibawa pulang ke Hospital Sim River dan disahkan meninggal dunia, kabarnya akibat serangan jantung. Semoga rohnya ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Sama-sama sedekah ke Al-Fatihah kepada Uncle Muhammad Khalid. Dan kita ni yang masih lagi ada, kita kena teruskan kehidupan. Okey? Alright, jom kita move forward to cerita yang seterusnya. Melody kali ini nak bercerita pasal seorang pelakon senior yang disayangi satu Malaysia. Aunty Liza Abdullah. Oh, she happy sekarang ni sebab she dah tercalon anugerah bintang popular Berita Harian 34 kategori online. Dengarnya kategori watak antagonis. Okey, kita semua kena undi Aunty Liza Abdullah. Okey, guys. Hashtag #ABBPH34. Okey, lepas tu cerita yang seterusnya. She nak pusing sambil nyanyi. Cindalah mana tidak berkias. Cerita pasal Tok T. Ada dengar cerita Tok T. She cakap Tok T ni diva. Tak mungkin dia diva, okey? Sebab saya percaya bukan diva tu sebenarnya professional pun boleh. Professionalism pun salah lagi. Okey, tak kisahlah. Kerja sebagai profesional, sebagai seorang penyanyi terkenal, mestilah nak kena bekerja dengan betul. Okey, so kita jangan cakap banyak. Kita nantikan apakah cerita daripada mereka. Okey, go. Kalau aku tak kaya mulut kau, kau akan mati. Baiklah, kita mulakan cerita Melody minggu ini dengan kisah pelakon cukup popular dengan watak mak leha, siapa lagi kalau bukan Liza Abdullah. Tapi sebelum itu, kami di Melody ingin mengucapkan tahniah kerana bolos top 5 bagi kategori online watak antagonis popular dalam ABPPH 34. Tahniah. Sebenarnya bila dikata tercalon top 5, yang pertama memang syukur kepada Allah. Kedua, macam terima kasih kepada peminat-peminat. Dengan keadaan macam ni membuatkan akak speechless. Tak sangka sebab watak antagonis setelah berpuluh-puluh tahun, anugerah bintang popular, bolos ni watak antagonis. Terima kasih banyak-banyak kepada ABP, terima kasih kepada peminat dan dalam masa yang sama kepada fans club. Terima kasih, I love you. Kak, ada ke fan club? Apa nama fan club akak? Kau macam aku artis zaman badu, zaman lama tak ada fan club. Zaman akak dengan zaman sekarang terlalu banyak beza. Artis-artis sekarang memang didukung oleh fans club yang sangat kuat, yang memang sanggup berkorban, sanggup datang, sanggup bayar. Kakak tak ada tapi bila kata ada satu peminat tu, dia tubuhkan Liza Abdullah fan
fan club membantu akak lah. Sedangkan akak tidak bayar gaji dia. Tapi mungkin atas minat daripada akak, dia tubuhkan fan club, boleh tahan juga walaupun akak tak sampai 1 juta followers tu kan. Memang appreciate sangat-sangat. Okey. Itu mengenai kerjaya seni akak sepanjang 4 dekad ini. Melody juga dapat berita setelah 7 tahun hidup bersendirian, kabarnya Kak Liza Abdullah hatinya berbunga-bunga. So, nak tanyalah kepada Tuan Badan, adakah kabar angin tersebut betul ke tidak? Dengan siapa? Tiba bunga-bunga tu dah lama dah, Dek. Tapi kadang-kadang ada layu kuncup, kadang kembang. Kadang kuncup, kadang kembang. Dalam hidup kakak ni macam ni, kita dah umur-umur penghujung ni, kita pasrah je jodoh, rezeki semua je tangan Allah. Bohonglah kalau kita rasa kita tak sunyi, tak dinafikan dalam masa keadaan ni. Ada jugalah orang yang kalau yang si dia ni dengar, insya-Allah ya, nanti kalau ada waktu yang sesuai, kahwin ni tak payah nak rahsia-rahsia lah. Ada orang kata di usia 57 tahun akak sekarang ni, bagi akak perlu ke ada teman hidup? Taklah umur 57 ke, umur 80 tahun ke, umur 20 tahun ke. Siapa kita untuk menidakkan kehadiran Allah untuk hadirkan kita sebagai peneman. Kakak percaya orang-orang di usia kakak ni jangan fikir negatif, fikir positif. Dia nak cari teman, companion untuk dia berbual. Tapi itu kalau Allah hadirkan. Kalau Allah tak hadirkan, kalau dikata hidup dia bersendiri lah. Tetapi kakak tak nafikan, jangan menidakkan perasaan orang tua macam I. Walaupun dia kata I umur 57, tapi I rasa jiwa I macam 27 tahun. Ingin dia cinta, ingin dimanja, ingin dikasihi. Hanya jugalah ada mengatakan lelaki tersebut merupakan seorang ustaz selebriti. Wah, betul ke Kak? Ustaz selebriti tes akak ya? Orang ni kan, kenapa kalau selebriti je nak dikait dengan ustaz? Ustaz tu cikgu. Mungkin juga akak berkawan cikgu sekolah panggil ustaz. Kau suka nak mencetuskan kontroversi kan? Aku ingat apa? Selebriti ke ustaz tak ada perasaan. Tak nak kata ya, tak nak kata ya. Tapi sebenarnya kita nak ada orang lelaki yang boleh membimbing. Tak semesti ustaz bagi penceramah. You kena ingat ni, I yang buka ustazah pun insya-Allah I boleh ceramah kat you all ni. Okey Kak, dan ada juga dakwaan mengatakan ustaz selebriti tersebut merupakan suami orang. Dah bersiap sedia ke kata orang nak jadi bini kedua? Sekejap lagi ni kan, mesej masuk, netizen masuk. Padahal aku banyak kerja lah nak melayan semua mesej-mesej yang masuk. Tak berani sentuh pasal isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, isteri empat ni sensitif. Kalau kita kahwin dengan suami orang pun itu bukan suami kita, itu pun bukan hak kita, hak Allah. Cakap memang senang. Izinkan kakak, kalau sekiranya pun hidup perlu bermadu. Banyak benda yang kakak kena fikir. Tetapi kakak nak cakap di sini, kakak percaya apa saja Allah hadirkan bagi kita adalah yang terbaik. Rabu lalu telah berlangsungnya sebuah majlis pelancaran produk baharu Simplicity selain turut memperkenalkan duta baharu jenama itu. Wah, semakin menjadi-jadi nampaknya perniagaan Datuk Seri Siti Nurhaliza selepas bersalin anak yang kedua. Alhamdulillah, syukur. Tahniah Tok T. Alhamdulillah, saya gembira dan bersyukur sekali kerana pertama kita dapat jumpa balik. Saya buat sedia media dan produk Simplicity dah berwajah baru. Kita buat berkonsepkan Simplicity for All. So Alhamdulillah kita perkenalkan juga wajah baru Simplicity iaitu Zara bersama dengan saya untuk meneruskan lagi promosi produk Simplicity di pasaran. Mungkin boleh kongsikan sikitlah sebab dah lama menampak dekat dalam perniagaan ni kan dan semakin berkembang. Dan Tok T pun tadi ada mention pasal pernah ada pengalaman macam ditipu. Itu adalah satu lumrah dalam berniaga, ada naik dan turun, ada cabaran dan dugaan. Yalah, kadang-kadang kita alami juga kecurian stok, bekerja dan sebagainya. Tapi semua itu mengajar saya dan juga suami dan juga tim kita untuk terus kuat. Kita nak tanya sikitlah juga mengenai ABPPH kan. Tak lama lagi Tok T challenge juga untuk duo kan collaborasi. Kita tahu fan base Tok T sangat besar, sangat kuat. Expect untuk menang, confirm boleh menang ke tahun ni? Allahu Akbar. Saya ABPBH ni memang dah sebati dalam kerjaya saya, kehidupan saya sebagai anak seni. Kedua, saya bukan lagi nak berlawan-lawan lagi dengan generasi muda ni kan. Saya tercalon ni pun atas tiket duo, iaitu kolaborasi saya bersama dengan Imi dan juga Luka. Sebagai satu tanda sokongan saya kepada anak muda yang tengah berjuang dalam industri ni, saya relakan. Wah, gitu. Kita faham bila seorang artis tertarik diri itu keputusan peribadi mereka, tapi kesan kepada industri tu pula macam mana? Okay. Dia cuma tarik diri dalam pertandingan. Saya rasa tak ada masalah. Jujur, hati saya kata tak ada masalah. Sebab mereka bukan langsung berhenti berlakon ke, bukan langsung pencin ke, tak nak berlakon tak. Kerjaya masih diteruskan. Cuma dalam pertandingan Anugerah Bintang popular sahaja. Mungkin diorang ada reason tersendirilah kenapa diorang tak nak dipertandingkan. Kita nak Tok T share sikit dengan Melody lah. Pernah tak Tok T ni bergaduh dengan anyone yang popular? Saya tak ada musuh. Saya tak suka buat musuh pun. Pernah bergaduh? Entahlah, tak pernah rasa.
Next kita nak tips kalau orang tengah marah ataupun tengah bad mood. Contoh, Datuk K, apa yang Siti selalu akan lakukan? Datuk K. Kalau Datuk K marah, kita senyap je. Senyap dan dengar dan okey, apa dia sayang? Dia sebab apa tahu? Kalau Allah ciptakan pasangan kita dengan karakter yang berbeza, tu sebenarnya sangat menarik sebab kita kena belajar mengenali karakter orang yang berbeza dengan kita. Macam saya, orang melihat saya memang cool, saya tenang. Tapi saya ada keadaan saya yang saya marah juga. Saya angin, saya luahkan marah saya. Tapi bila kita berkahwin, memang kita kena belajarlah karakter pasangan kita. So kalau Datuk K marah, saya senyap dan kita cari masa yang sesuai untuk kita cakap balik dengan cara yang baik. Kalau Datuk K marah, kalau Tok T marah macam mana? Tok T marah, Datuk K senyap. Macam itulah sebaliknya. Adalah kalau Datuk K marah pun Datuk K pujuk saya balik. Cuba tunjuk macam mana Datuk K pujuk Tok T. Tak adalah, tak ada. Rahsia lah. Biarlah rahsia. Melody nak tanya, adakah Tok T ni seorang yang diva? Diva ke? Diva ke saya? Oh tidak. Saya tak pernah rasa diri saya diva tau. Tapi kalau tang kerja, saya boleh katakan diva. Saya nilai sebagai perfectionist. Saya kalau buat kerja, saya nak yang terbaik. Tapi saya tak ada request melampau. Request pada perkara yang saya perlu sangat. Kalau saya nak sound ke, saya nak sound yang terbaik. Ada sound engineer. Untuk diri saya sendiri, saya akan berlatih banyak kali. Itu perfectionist kan? Dia diva kalau apa tahu? Okay, I nak lighting I macam ni. Okay, I nak bilik I ada bunga. I nak kalau tempat duduk I mesti kena ada ni. Itu diva lah. Siti ni tak adanya diva. Diamonds are girls' best friend. Diamonds are girls' best friend. Do 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 do. Ini rupanya cembang-cembang tadi tu. Ami saya dengarnya. Tak payahlah dia, tak payah nyanyi. Pelakon dengan jadi pengacara je cukup lah. Pening dah. Alah, kenapa pula ni Mami tak sedap ke? Alah, nak kata sedap sangat tu tak adalah. Tapi kita tak nak yang sosok. Kita nak yang sedap-sedap betul-betul. Rugi jadi anak Imi saya macam ni, Mami. Oh my God. Dia tak boleh lawan lah. Pewet. Okey. Kejap lagi kita bersama dengan Mami. Saya dah sangat biasalah dengan mereka luar sana yang sentiasa meneka banyak perkara pun sebelum ni. Jadi, I don't feel, tak rasa terkesan dengan perkara itu. Bagaikan bidadari, kau menjelma di depanku bagai ilusi. Tak pernah ku menduga melihatmu, ku terpaku, ku membisu berdetak jantungku. Okey, itu dia lagu Cinta Kita 3 yang akan kembali pada minggu depan. Dan minggu ini kita bersama dengan tetamu kita, Kamal Ali, Mami Masidayu dan Abang Ajai. Hai Bil. Dia patutnya panggil Uncle Ajai je. Sebenarnya Aunty, Mami. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi sama dengan Abil hari ini. Kita nak kongsi pasal lagu Cinta Kita 3 ni. Kamal. Ya. Hebat. Kamal Ali bukan saja pelakon, pelawak, dan juga sekarang pengacara. Alhamdulillah. Okey. Bagilah tahu sikit. Bagi apa dia? Macam mana jadi pengacara tu? Oh, pengacara. Aku tolong sebab Kamal memang susah nak tengok dia jadi pengacara. Abi rasalah sebab Abi kawan Kamal. So Abi tak pernah nampak pun dia host mana-mana rancangan. Sangat dia tak pernah tengok job-job aku sebelum ni. Tak adalah, aku nampak kau kat set je. Tak apa Bel. Ini kali pertama untuk lagu Cinta Kita 3 menampilkan saya dan juga Ain Idrus. Partner saya lah. Jadi kita ada juri tetap kita, Mami dan juga Majai. So kita akan menampilkan 20 peserta yang akan dijadikan 10 pasangan yang cute. Alah, itulah. Ada dia tengok program ni. Dia macam dua orang macam tak, dia orang memang tak kenal each other kan? So dia orang bertemu daripada lagu dan
Dia bercinta dalam lagu. Bercinta dalam lagu lah kiranya. Sesuai sangat Kalau dengan sama Abang ada dia pandai tipu kita ataupun dia memang betul-betul bercinta. Tengoklah kita kalau you guys boleh ada rasa juga yang kita lah. tertipu, ada juga yang kita boleh rasa yang dia tu penipu, dia ni tak tak rasa, tak dia feel. keikhlasan tu kita nampak. Oh, boleh Kalau nampak. Yang Boleh. paling penting kita buka agensi cek jodoh. Tapi ada je yang dah kahwin. Ada yang dah kahwin. Macam season pertama ada yang 2 couple dah kahwin. Oh, alhamdulillah. Season kedua dia tak berkahwin tapi dia bersailang each other. Oh, dia so that means masa dalam program dia berkouple dengan ni. Oh, ada. Tapi bila yang the truth, rupanya dia dah couple dengan orang tu. Alamak, tak apa. Janji yang penting dia orang bercinta. Dari dalam lagu cinta Dari dalam kita. lagu tu lah. Tapi dalam nombor 3 ni kita akan make sure semua kahwin. Alamak. Dengan pengacara dia pula dah nak kahwin. Dia pun tak kahwin. Tapi kan Mami faham tau apabila Nabila cakap kan tak pernah tengok dia atau apa semua, sebab dia punya lakonan tu lebih kuat daripada dia punya mengacara. So kita pun sekarang pun masih nak tengok lagi. Kalau Mami nak tengok. Dah tak lambat kan? Mami nak tengok sama habis gambar. Dia bukan penonton, dia yang peserta je sama kena ada Mal. lagu cinta kita ni dia berjaya atau tidak mengendalikan. Dia lain sikit Mal. Ya, saya sangat berbesar hati sebenarnya. Dah Saya semakin berbesar hati sebab saya dapat bersama dengan Mami. Dia boleh lawan tak ya lawan. Saya selama ni tengok dia, saya excited tau. Saya tak berpeluang lagi. Saya tak berpeluang lagi nak berlakon dengan dia dalam cerita kampung-kampung tu. Okey, diorang ni kalau kita bercakap memang diorang takkan berhenti. Dia akan overrun. Tapi kejap Abi nak bawa korang pergi Amerika. Nabila. Abi nak bawa korang pergi Amerika, nak ikut tak? Amerika tak nak. Kita nak tengok apa yang berlaku kat sana. Peminat-peminat dia mesti tengah excited nak tunggu. Okey, go. Minggu ini Melody dapatkan band terkenal yang berasal dari US iaitu kumpulan Why Don't We. Wow, lain macam ni. Katanya mereka telah melancarkan lagu baru serta bakal mengadakan live concert tidak lama lagi. Jom kita bersama dengan mereka. Congrats you guys on your new release single which is Love Back. So is it challenging enough for you guys to record the song during the pandemic? As you know, maybe some of you need to record it separately from the others. Thank you so much, first of all. We're really happy to have it out. It was towards the beginning. At the beginning of the pandemic, we couldn't do it. We couldn't record. We couldn't write. We couldn't even do Right. And things were a little bit more chill in You could LA. actually drive places. You know, we'd wear masks and stuff, but and we were always getting tested and we're vaccinated. Yeah, but that was easy. That was easy because whenever we recorded that, it was definitely. You guys reunited after a step back for a couple of months and then coming back with a new single and also live performance. So how you guys feel about it? Oh man, dude, going on stage again after 2 years of not being able to perform, it was the best feeling in the whole world because the only thing we were able to do during COVID was do like live stream shows where there was no actual fans there and it just wasn't the same energy. So to go back on stage and like really hear people singing back the lyrics, it was the best feeling. Yeah. We're like performers, so we strive to perform in front of people. As the pandemic is slowly recovering, any plans on doing concerts throughout the world? Yeah. We have plans in the making right now. We actually have it's going to be amazing. It's going to be fun. I think by then things will be even better. Can't wait. Now. Yeah, it's going to be amazing. Any hints or any ideas on how you will become out the music video? Maybe something new to your fans? Maybe something we have one. We have a music video coming out pretty soon. Yeah, really soon. We just saw the first cut of the video. Yeah, it's looking good. Any plan on trying out new genre or new collaboration? Yeah, we're definitely talking about collaborations for sure. I don't know about new genre. I guess we're just... I mean, completely, but we're definitely taking our music a little bit of a different route. But it's nothing like crazy of a switch. It's a little bit more instrument based. Any future plans on doing any new song or maybe a deluxe album? Yeah, so we are planning right now, but basically we have a bunch of songs like ready to go. And they're all really good. We're just gonna be releasing a bunch of them coming up here. So stay tuned. I don't think you're gonna be able to keep up because we're just gonna be dropping songs all the time. She's about to get crazy. So last words, maybe some words for your limelights in Malaysia? We love you guys so much. Thank you so much for everything.
Malaysia is literally one of our top supporting places in the world. Seriously. So continue to do it, please. And hope you love the new stuff. And we love you. Yeah, so we much. literally see you guys everywhere. Every time we post, come to Malaysia, come to Malaysia. Yeah, and we love it there. We love it there, and can't wait to come back and perform for y'all. And we hope you're all doing good. Thank you for this. We love you. Okey, kita masih lagi bersama dengan Mami Mas Dayu, Uncle Ajai dan juga Mas Adli. Okey, Kamal, cerita sikit macam mana digandingkan dengan Ain Idrus. Korang dua-dua memang hyper. Okey. So macam mana korang nak kena kontrol? Bukan kita nak cakap dia bagi happening tau. Macam mana korang nak kontrol atas stage tu? Sebab memang akan huru-hara kan. Kejaya huru-hara, seorang sliding atas lantai. Okay, dengan Ain saya pernah bekerja, saya pernah syuting dengan dia. So saya tahu perangai dia. And before dia pun kita orang pernah berjumpa sebelum ni. And kita akan bercakap bersama ni. Saya rasa mungkin saya tak akan ada masalah dengan dia. Saya rasa dia akan give and I will take. And I will give and she will take. Oh, jadi maknanya Kamal cakap ada masalah dengan Mami dengan Bukan. Kamal ada masalah dengan Mami. Kamal cuma tengah nervous dengan Mami dengan Abang Ajai ni. Kau standby lah, Abang. Nah, saya harap. Okey, Kamal. Last soalan lah. Ada lagi? Ada lagi. Last lah. Nak tanya, bila awak nak melangsungkan perkahwinan bersama dengan fiancé awak? Soon. Soon, Soon. Bila? Aku dah sampai, Bila rasanya tu? InsyaAllah. Dalam masa kau jangan lupa jemput aku, Jangan lupa jemput Mami dengan Uncle Ajai. Uncle Ajai kata suruh buat bersanding dekat atas stage. Itu saya akan menyanyi lagu Ajai. Kau Ajai F tu, Okey. Mami dengan Uncle Ajai. Mami belum kahwin. Bukan. Saya ingat soalan tu juga. Okey. Untuk kali ni, untuk yang lagu Cinta Kita 3 ni, apa strategi untuk Mami dengan Uncle Ajai? Senang je. Tak semestinya ni kita tengok percintaan, benda ni remeh-temeh tentang, dia tak fokuskan tentang vokal. Keutamaan still pada vokal lagi. Saya dengan Mami memang akan tegas tentang vokal. Sebab kalau nak bercinta pun nyanyi kena sedap. Dia tak boleh cinta nyanyi tak sedap. Nanti cinta tu jadi bukan cinta, jadi kalau nyanyi tu ada tone deaf, dia ada juga cinta pekat badak. Cinta terlupa nyanyi. Kalau nak cinta terlupa nyanyi. Dan kita kena tahu bila lagu Cinta Kita ini adalah lagu duet. Jangan seorang pasangan, kita dah rasa dah ni mesti pasangan menang sebab seorang ni sedap. Kita jangan fikir seorang kena dua-dua sedap. Jadi kalau dua-dua tu yang seorang tu sangat bagus, yang seorang selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, kesianlah. Dia kena syirashi bersama. Syirashi bersama. Okey, thank you so much Kamal, Mami dengan Uncle Ajai. Itu je. Penat Mami make up lama. Sekejap lagi kan you all ada PC kan? Make up untuk PC kan? Korang ada kerja lagi lepas ni kat sana kan? Thank you so much Pak Sudi bersama dengan Abil, okey? I wish you all the best. Okey, jangan lupa saksikan ya. Jangan lupa saksikan cepat. Cepat Kamal cakap. Okey, saya dah lupa jangan. Habis dah fail Kamal. Jadi host. Bahan Allah. Terjatuh mic semua terjatuh. Terbahan lagi. LCK3 menampilkan Salcom, Flavors, Nutri Skincare dan Nivea sebagai penaja, Hot FM sebagai rakan radio rasmi serta Bulan dan Extra sebagai rakan digital. Jangan lupa janji temu kami setiap hari Ahad pukul 9 malam di TV3 bermula 31 Oktober ini, iaitu minggu hadapan bersama dengan saya Kamal Adil dan juga Ain Idrus dan juga Abang Ajai dan juga Mami Masih Dayu sebagai juri tetap LCK3. Sama-sama kita nantikan persembahan daripada 20 peserta LCK3. Okey. Hashtag lagu Cinta Kita 3 dan Instagram lagu Cinta Kita. Benda baca senang. Terima kasih kepada saya Kamal Adli. Okey, thank you so much. Alright. Kita nak tahu cerita pasal nak cakap Mami pula, tersalah. Tersyashul. Nak dengar cerita pasal Nilofa. Okey, go. Kenapa dengan dia? Baru-baru ini berlangsung satu majlis tanda tangan kolaborasi antara satu syarikat perkhidmatan tempatan dan aplikasi The Noor yang turut dihadiri selebriti Nur Nilofa. Wah, semakin berseri-seri nampaknya. Syukur Alhamdulillah. Bukan itu sahaja, turut menjadi bualan orang ramai apabila penampilan terkini Nilofa yang dilihat sedikit berbeza sekaligus menjadi tanda tanya pelbagai pihak. Melodi cuba mendapatkan Nilofa berhubung perkara ini.
Assalamualaikum Lofa, apa khabar? Alhamdulillah. Kita tanya teruslah selepas hampir 7 bulan Lofa mendirikan rumah tangga bersama dengan Haris. Sekarang pun Lofa orang kata semakin berseri kan. Apa yang Lofa boleh kongsikan? Apa yang boleh kongsikan? Tak boleh kongsi apa-apa. Taklah. Alhamdulillah syukur. Kami melangsungkan perkahwinan right before kita adakan PKP yang sangat panjang kan. Untuk doa-doa sokongan dekat luar sana saya rasa sangat membantu. Lagi-lagi untuk kami yang baru nak mengenali dan mendirikan rumah tangga. Jadi how I say, Alhamdulillah banyak perubahan yang kita pelajari, yang kita alami. Sebab dua-dua pun tak lama kenal. Jadi kita kenal pun lebih mendalam selepas berkahwin. Satu proses yang sangat berbeza. Lagi-lagi bila dah kahwin tu tak boleh keluar, tak boleh ke mana-mana. Kita berdua nak jumpa family pun susah kan. Satu pengalaman yang mungkin berbeza dengan pasangan-pasangan lain. Mendengar Lofa cakap momen yang berbeza daripada pasangan-pasangan lain kan. Nak tanya jugalah. Sekarang ni tular di social media tengok keadaan. Katakan Lofa sekarang berbadan dua. Apa yang Lofa boleh katakan? Spekulasi ataupun teka-teki yang orang di luar sana tak sabar-sabar nak tahu tu. Mungkin apa yang Lofa boleh bagi kata putus masa sekarang ni. Dalam masa hari tu pun orang semua excited nak tahu saya kahwin bila, betul ke nak kahwin. Sekarang orang nak tahu betul ke saya mengandung, berapa lama semua. Jadi ni antara news-news yang ramai yang nantikan kat luar sana. Saya tak sangkalah benda tu. Saya rasa ramai peminat-peminat kat luar sana yang jumpa saya randomly dekat kedai, dekat restoran, dekat airport dan semua. Dia orang boleh melihatlah sama ada Lofa ni sama macam dulu ke ataupun lebih besar ke, lebih berbeza ke. Untuk saya mengumum atau berkongsi perkara-perkara yang sensitif macam ni mungkin berbeza dengan orang lain, mungkin tidak. Saya dah sangat biasalah dengan mereka luar sana yang sentiasa meneka banyak perkara pun sebelum ni. Jadi I don't feel, tak rasa terkesan dengan perkara itu. Saya bersyukur sebab ramai yang kisah, ramai yang ingin tahu, ramai yang doakan baik-baik juga. InsyaAllah kalau sekiranya perkara-perkara macam ni kita boleh kongsikan secara briefly at the right time. Tapi apa yang saya boleh minta adalah doa-doa daripada semua orang. Kalau sekiranya saya dilihat seperti berbadan dua, doakan yang terbaik. Kalau tidak pun doakan juga supaya dapat rezeki. Kalau diambil video yang berdurasi 23 second itu di highlight kan, memanglah nampak lucah. Saya baca DM dia, cuma saya belum lagi reply. Jiwa saya masih terganggu. Okey, kita kembali lagi dalam Melody bersama dengan saya Nabila Huda. Okey, ni cerita nak serius. Alamak, kalau earpiece ni pun stres pula kita buat. Tak apalah, kejap lagi bawa air dengan diorang Ni, muka nak kena kembali serius ni. Nampak? Serius cerita pasal yang panas minggu lepas. Yang viral dekat Twitter pasal pelakon kegemaran kita, pelakon senior kita, Abang Fauzi Nawawi yang dikatakan tak menjaga sensitiviti sekaligus menjatuhkan martabat kaum wanita. Itu yang ditulis dekat Twitter tu memang kecoh lah dengan Raja Farah. So, kita nak dengar pada mulut Abang Fauzi sendiri sebab benda ni saya tengok hari-hari orang bercakap pasal benda ni. Tapi Melody kita dapat interview mereka berdua dan kita tengok apakah kata mereka. Okey, go! Terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata, buruk padahnya. Itu ungkapan paling sesuai berhubung kontroversi yang panas dan viral baru-baru ini di Twitter melibatkan pelakon Fauzi Nawawi yang dianggap mengaibkan pelakon Raja Farah di salah satu program televisyen, sekaligus mengundang pelbagai reaksi masyarakat termasuk beberapa rakan selebriti tanah air. Sabar. Simpan dulu kecaman itu. Melody dapatkan penjelasan penuh daripada mereka berhubung kontroversi ini. Baru-baru ni tular satu video yang orang kata viral lah di Twitter yang dianggap tidak sensitif sekaligus mengaibkan seorang pelakon wanita iaitu Raja Farah. Mungkin abang boleh jelaskan apa sebenarnya yang terjadi pada ketika itu dan bagaimana topik tersebut boleh tercetus. Saya sebagai artis jemputan je, dia tak dibagi skrip pun. Jadi bila di topik itu, saya jawab penggambaran ketika melakukan filem Anak Halal yang 13-14 tahun yang lalu. Saya tahu program itu adalah recording dan kami pula dibagi tahu tak apa, cerita je. Benda yang tak pernah dicerita di platform mana-mana media sebelum-sebelum ni. Saya dah rasa saya memang ada salah cakap dan saya terlepas cakap. Saya tak nak sik tentang apa yang produksi
patut buat, apa yang pengarah buat. Saya cuma sedarkan kesilapan saya ambil iktibar keceluparan mulut saya yang lantang sangat bercakap tentang kisah lampau. Memang saya terkejut. Saya jadi macam buntu je. Saya tak tahu apa yang patut saya buat. Nak berfikir dah macam benda ni sebenarnya benda yang serius kan. Ini aib aku kan, tapi aku nak kena buat macam mana. So saya dah tak ada fikir lain. Saya just terus pergi pada husband. What should we do? Saya bagi dulu dia tengok video tu dan sebagainya. Dia terdiam, tenangkan diri dia. Kemudian baru cakap, okay, kita kena buat statement. Kalau diambil video yang berdurasi 23 second itu di-highlight kan, memanglah nampak kucah kerana hanya itu saja yang dipertontonkan. Kenapa tak menilai dari segi keseluruhan konsep cerita? Orang yang menilai 23 second ni sebenarnya tak adil bagi saya dan juga seluruh tim produksi yang keluarkan. Perkara pun dah berlaku, perkataan saya itu memang saya akui tak sepatutnya saya keluarkan. Saya tetap bersalah. Bila keluar balik cerita tu, saya jadi macam babak tu satu hal lah. And then cara penceritaan mereka berjenaka dan sebagainya tu, itu yang buat saya terkesan. Satu hari suntuk tu saya tak boleh nak berfikir dengan tenang. Saya tak faham apakah motif penceritaan. Adakah you rasa macam seronok bercerita hal itu? Saya just terfikir, you tak ada sensitivity ke tentang benda macam ni? Benda yang sangat besar. Tambahan pula orang tu adalah orang puan, orang yang dah berhijrah, seorang isteri orang, seorang ibu kepada yang ada anak. Kenapakah benda begini boleh diceritakan secara publik tanpa ada rasa sedikit pun rasa segan? Hanya rasa bersalah pun setelah benda dah viral. Apabila saya dapat tahu tentang berita ni dah diviralkan, saya tengah syuting. Jadi saya ambil peluang tu, saya terus mesej individu yang saya babitkan dalam cerita saya tu. Lepas habis saya mesej dia, saya nampak video dia live dengan husband. Bila saya tengok mesej saya tak dibalas, saya ambil keputusan untuk record video minta maaf. Harap sangat yang pihak keluarga dia pun dah tengok video tu. Saya mohon maaf secara umum kepada seluruh rakyat Malaysia yang terkesan dengan jenaka dianggap tu, dan saya sendiri mengaku adalah saya. Terlepas cakap, tunggu reply daripada pihak individu yang terlibat. Jika tak ada, saya anggap perkara ni dah selesai. Saya adalah orang yang jahil yang baru nak belajar jadi baik. Jadi bagilah saya ruang dan peluang untuk hidup macam orang lain juga. Penghujungnya sekarang adalah saya nak ini berakhir dengan baik. Saya sendiri minta dapat supaya saya bercakap dengan suami dia sendiri, baru saya akan rasa lega. Tapi kalau tak diizinkan, apa yang saya boleh buat? Dan saya hanya buat yang semampu yang mungkin untuk memuaskan hati individu yang terlibat. Kami pun dimaklumkan pihak Sania Fauzi Nawawi ada mengatakan beliau cuba untuk mendapatkan Raja Farah dan suami untuk meminta maaf, tapi belum menerima sebarang maklum balas. Mungkin apa yang Farah boleh katakan bila dia dah bercuba tapi Raja Farah pula tak nak tampil untuk selesaikan masalah ni? Bagi saya, it's fair enough. Yang rasa dimalukan, cabut kehormatannya adalah saya. Kalau you buat dekat platform lain dan tak ada orang beritahu kat saya dan you pun tak beritahu kat saya, so saya akan anggap you memang tak minta maaf. Itu je lah. Apa yang you buat tu dah tak boleh diterima. Tapi Alhamdulillah, pihak yang berkata-kata tu dah datang minta maaf. Kalau saya ada rasa tak memaafkan ke apa ke, definitely saya akan bawa kes ni pergi ke peringkat yang lebih serius, which is saman dan sebagainya lah. Saya boleh buat laporan polis sebagai saya rasa dimalukan, diaibkan, dibuka atau dicabut kehormatan saya. Reaksi dan tindakan saya dengan suami itu cukup memberitahu yang kami berjiwa sangat besar, kami memang terima permohonan maaf. Kenapa saya tak reply? Ini adalah di antara bincangan saya dengan suami. Masa sekarang jangan reply dulu. Memang betul pihak yang berkata-kata tu dia ada cakap kalau boleh dia nak jumpa atau nak call sendiri suami saya untuk sampaikan ucapan maaf dia sendiri terus pada suami saya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada dia. Saya baca DM dia, cuma saya belum lagi reply. Jiwa saya masih terganggu. Saya perempuan tau. Saya takut nanti saya tak boleh kawal emosi dan kesudahannya nanti benda jadi lain. Saya harap jangan ada pula lah orang yang minta maaf tak nak maafkan pula. Jangan berkata begitu. You tak tahu hati kita. Sejujurnya pun dalam video tu dah terang kami cakap memang kami terima. Biar mohon maaf. Itu saja. That's how it is. Raja Farah, you go girl. Okey, yelah kita sama-sama dalam satu industri ni kan. Kita tak perlu untuk bergaduh berpanjangan ataupun kalau ada apa-apa yang berlaku yang tak kita mesti ada masa lagi. Even kalau orang lain yang bukan pelakon dalam industri pun semua akan buat silap. Saya tahu silap tu bukan yang main-main, tapi I'm sure Abang Fauzi pun dia betul-betul feel bad dengan apa yang dia buat, and I hope benda ni takkan berulang lagi. Dan saya harap Raja Farah dan Abang Fauzi mungkin dengan suami Raja Farah boleh bertemu dan berbaik semula, dan kita mulakan balik semula dengan buku baru. Anda dekat rumah pun, yang dekat luar netizen pun, okey, kita kena saling memaafi. Ingat, kita hidup ni sekejap je. Tak lama kan. Esok lusa kita dah tak ada. So baik kita bersama-sama menyayangi each other. Gitu. Okey. Alright, ini ada information untuk anda semua.
Sempena Halloween, nikmati filem-filem seram terbaik Asia di Tonton Sinema dari harga serendah RM90. Wow! Sewa sekarang dan anda boleh menonton bersama seisi keluarga selama 48 jam. Wow! Itu lama tu, berapa puluh kali boleh tengok. Okey, langgan sekarang di www.cinema.tonton.com atau muat turun aplikasi Tonton. Okey, alright. Saya nak berhenti berehat dulu sebab saya rasa macam tekak saya ni semakin kering sebab lepas ni ada cerita panas 5 sekawan. Yeah! Bicara penuh hari pertama tapi cuma seorang saksi yang dipanggil iaitu Siti Nordiana sendiri sebagai saksi plaintiff. Siapa-siapa itu memandang pada aku? Ni siapa-siapa itu. Panas, panas, panas. Sebab belum habis lagi panas. Sebab ini berita yang paling panas. Yeay! Cerita pasal 5 sekawan yang tak selesai lagi ni. Diorang ni sebenarnya mula-mula kata dah boleh selesai dekat luar tapi tidak. Tapi kita boleh cakap banyak. She tak nak berbual lebih-lebih sebab nanti she yang kena saman dan pergi mahkamah. Okay, go! Siapa-siapa itu? Melody kini berada di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur untuk kes perbicaraan saman fitnah Siti Nordiana terhadap 5 sekawan termasuk Lan Solo dan juga Syura. Bagaimanapun difahamkan mereka gagal mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan isu ini secara baik. Apapun kami di Melody akan mendapatkan kenyataan daripada mereka. Abang Lan, boleh nak interview sikit bang? Boleh nak interview sikit boleh? Boleh. Boleh tak nak komen sikit? Okey, boleh. Sebab hari ini bicara penuh kan? Mungkin boleh kongsikan sedikit apa yang kita dapat daripada prosiding hari ini. Sebenarnya hari ini bicara penuh hari pertama tapi cuma seorang saksi yang dipanggil iaitu Siti Nordiana sendiri sebagai saksi plaintiff dan perbicaraan akan bersambung pada bulan depan. Saya sebagai peguam yang menyoal balas Siti Nordiana tadi bersama rakan saya pun tak habis lagi. So banyak lagi isu-isu yang kami nak cover sepanjang pemeriksaan balas Siti Nordiana itu nanti. Walaupun Siti Nordiana dipanggil untuk hari ini tapi Siti Nordiana belum lagi habis disoal balas secara sepenuhnya dan akan bersambung pada bulan depan. Sebab sebelum ni Tuan Hakim sendiri dah suggest untuk selesai secara baik kan dan proses mediasi pun dah berlangsung sebelum ni. Mungkin boleh jelaskan sikitlah apa rumusan dia. Sebenarnya berlaku cubaan pihak-pihak untuk berjumpa bincang bersama mereka dengan baik tetapi terma-terma yang dicadangkan dan terma-terma balas daripada kedua-dua belah pihak tidak dipersetujui. Jadi apabila tidak bersetujui dianggap perbincangan itu tidak berjaya. Mungkin boleh jelaskanlah apa agaknya tuntutan yang diminta semasa proses mediasi. Saya minta maaf, kami peguam-peguam kedua-dua belah pihak dan juga mahkamah telah bersepakat untuk tidak mendedahkan apa-apa yang dibincangkan sepanjang proses mediasi. I'm sorry, I am not allowing my clients to be interviewed. I'm so sorry. Tapi daripada pihak defendant sendiri lebih memilih untuk selesai secara baik ataupun lebih nak meneruskan? Kalau boleh tak perlu nak sampai ke mahkamah. Of course, kalau boleh diselesaikan secara baik. Maknanya pihak plaintiff lah yang tak bersetuju untuk. No. You can't say that. You can't say that. Apa yang berlaku, kedua-dua belah pihak telah bersetuju untuk berjumpa dan mencuba untuk menyelesaikan secara baik. Tetapi dalam proses perbincangan ataupun dalam proses mediasi terdapat terma-terma di antara dua-dua belah pihak tidak dipersetujui, tidak boleh capai satu kata putus. Cukup saya katakan perbincangan tidak berjaya dan penyelesaian di luar mahkamah juga tidak tercapai. Tapi betul ke pihak plaintiff ada tuntut sejumlah wang juga dan menyebabkan kes ni tak dapat diselesaikan secara baik? Oh, I'm so sorry. You're going to the terms of it. Nice try, but I'm sorry. I'm sorry. We're not disclosing the terms. Abang ada nak cakap apa sikit Abang Lan? Tak ada apa-apa nak komen. Minta maaf banyak-banyak. Terima kasih datang. Abang Lan pilih nak selesai luar mahkamah ke apa sebenarnya? I'm sorry. Okay. Yang pasti kita tahulah macam daripada pihak defendant memang cuba untuk selesai secara baik tapi tak dapat kata sepakat. Saya boleh katakan pihak-pihak cuba untuk berbincang dan cubaan itu tidak berjaya. That's all. Abang Lan memang tak cakap apa-apa ya Abang Lan? Tak ada apa-apa komen. Tahu before ni Hakim dah suggest untuk selesaikan secara baik luar mahkamah kan? Mungkin boleh kongsikan macam mana gagal mencapai kata sepakat? Kedua-dua pihak maksud saya, defendant pertama, defendant kedua dan ketiga dan defendant 45 beserta dengan plaintiff memang telah bermediasi. Akan tetapi tiada kata persetujuan ataupun penyelesaian antara mereka. Mungkin boleh kongsikan apa tuntutan semasa proses mediasi? Ya, saya boleh komen kan memang tak berjaya. Itu je. Macam Nana ada nak tuntut apa-apa ke daripada pihak sebelah sana? Yang Abang Azlan cakap tadi lah, kita pun menghormati yang belah sana. Jadi Nana rasa tak perlu kita share apa yang dituntut lah. Kiranya kita dah berbincang lah. Macam masing-masing tak ada kata persetujuan. Jadi
Jadi kita dah cuba yang terbaik. Tapi kalau ini penyelesaiannya, jadilah yang terpaksa kami semua buatlah. Maknanya settle di mahkamah itu apa yang terbaik yang Nana rasakan sekarang ni? Buat masa sekarang ni lah. Betul. Maknanya dah tak ada, orang kata tak nampak peluang lah kalau nak selesai luar mahkamah, Nana. Tak, keajaiban tu mungkin akan berlaku tapi kita tak pasti. Seperti kita tahu sebelum ni Nana berkawan rapat kan dengan Syura, dan bila kita tengok hari ni akhirnya bila hakim dah bagi masa untuk berbaik secara bersemuka gagal, dan hari ni akhirnya ke peringkat yang lebih tinggi. Kita dah cuba yang terbaik. Bukan kita tak usaha. Kita dah usaha yang terbaik. Kedua-dua pihak pun kan. Tapi kalau berada di mahkamah ni adalah penyelesaiannya, kita ikut je lah apa yang terbaik. Nak cakap pun susah sebab Nana rasa tak semua orang pun suka naik court. Tapi macam Nana cakap, kalau itulah jalan penyelesaian yang terbaik untuk kami, Nana reda. Personally, Nana sendiri setuju tak kalau kes ni selesai secara maafan macam tu saja, ataupun Nana masih mahu menuntut sejumlah wang ke, at least orang kata cover ganti fees guaman ke? Allahualam, Nana tak berani nak cakap sebab benda-benda yang pasal mahkamah ni Nana tak berani nak share sebab benda ni akan mengganggu proses mahkamah kan. Jadi apa yang Nana boleh cakap, Nana dah cuba yang terbaik. Kita buatlah, kita ikut apa aturan mahkamah. Kita datang, kita nak settlekan masalah ni. Nana doakan semoga kes ni berjalan dengan lancar lah. Tak tahu nak komen macam mana, macam tak tahulah. Waktu duka dulu kita lalui bersama, bahagia bagaikan malam. Kenalah tu lirik lagu ni dengan relationship mereka kan. Apa-apa pun Abi doakan supaya mereka semua berbaik-baik. Okay, kita selesaikan dengan cara yang baik. Begitu. Alright. Nampaknya kita pun dah sampai di penghujungnya. Rasa-rasanya korang semua happy ke tidak dengan cerita panas hari ini, dengan berita yang eksklusif iaitu pelancaran lagu Cinta Kita Tiga dekat Melody tau. Kelas. Okey, so korang jangan lupa follow Instagram Melody, Melody TV3 ataupun di Twitter Melody TV3 Official. Okey, terima kasih banyak sebab tengok saya daripada awal sampailah. Kalau rasa-rasa ada gosip-gosip terbaru tu, jangan lupalah kan DM kita. Kalau tak nak DM kita, DM lah Melody. Confirm dorang kalau gosip, confirm dorang akan reply punya. Okey, kita jumpa minggu depan. Tapi sebelum tu, She nak bagi tahulah, konsert hujan hari ini dah last. She pergi everyday tau. Lepas tu, ada ke tim Melody suruh She jadi reporter? She pun apa lagi menggelitat lah nak interview hujan. Alright, kita jumpa minggu depan. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, berdiri di atas bakat sendiri. Adios, amigos. Waktu duka dulu kita lalui bersama, bahagia bagaikan dalam. Baiklah, berakhir sudah Melody untuk minggu ini. Tapi sebelum itu, kita bawakan eksklusif konsert hujan 16 tahun. Wah. Apa agaknya yang menarik? Sepanjang konsert itu berlangsung. Jom kita layan. Baiklah, sampai di sini saja Melody. Saya bagi pihak Berdamit Effendi jalani dan seluruh tenaga kerja selamat berhujung minggu. Saya Tabah Syaitan Osman. Jaga diri, hiasi pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Ini dah jadi konsert yang terakhir. Dikatakan one of your band members akan berangkat ke London. Maybe Noah boleh cerita sikit? Dia bukan pemergian selamanya lah. Dia macam sebuah cuti yang agak lama. Tapi sebelum dia pergi ni, kita manfaatkan kehadiran dia. Hari ini hari yang kedua kan? So Abi memang daripada semalam dah ada. I akan datang 4 hari berturut-turut. Hari kedua macam mana? Kedua ni sebab penat sikit. Sebab kita terlebih all out on the first day. Patutnya saya bagi sikit lah. Dia nampak macam aku cover line dan sebenarnya aku benar. Tapi macam kalau orang riot lagi aku rasa boleh deliver lah. Itu lah. Terima kasih kepada semua kru di backstage yang menjaga saya, menjaga and concern terhadap apa yang sedang berlaku. Saya rasa disayangi sepanjang tu. Saya rasa kelebihan dia saya dapat deliver sampai full. Kalau tak, saya dah tak ada harapan. Faktor dapat balik vibe tu sebenarnya semua orang, bukan kami saja. Maksudnya Rangers bagi kat kami, production bagi kat kami. So benda tu macam yang buat kami semangat balik. Korang ada apa-apa tak pesanan untuk diorang kat luar sana? Dia sebuah rehat yang macam cari momentum. Satu lagi kita nak evolve apa pula, nak buat muzik baru pula ke. Mana tahu kita ada peluang rekod
album baru kat sana ke kan. So adalah plan-plan dia nanti. Ini adalah bukti betapa ahli-ahli hujan ni mementingkan kekeluargaan. Kita melepas ke NAG pun fokus the more on family. Kami pun sebenarnya mencari peluang untuk pergi ke London lagi dan ini adalah satu harapan peluang untuk kita fly ke sana lagi. Thank you so much kepada semua yang menyokong hujan selama 16 tahun ini. Tak pernah kita rasa nak berhenti pun, even seketika pun tak ada. Tapi doakan kami akan terus berkarya, berkonsert, riot bersama Rangers, dan kami harapkan Rangers pun terus bersama kita orang sampai hujung waktu. InsyaAllah. Assalamualaikum.